ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في جميع مراتب الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا دافع البلاء والعقاب ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والظروف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pada pagi ini, pagi subuh ini insya-Allah kita sambung bacaan kitab Usul Tauhid pada muka surat yang ke-10. Kita sambung balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Artinya bahwasanya seseorang kamu dihimpun akan kejadiannya di dalam perut ibunya 40 hari padahal air mani. Kemudian adalah ia alaqah, artinya seketul darah beku 40 hari pula. Kemudian adalah ia mudghah, artinya seketul daging kadar besar 1 suap 40 hari pula. Kemudian disuruh kepadanya akan seseorang malaikat, maka meniup ia padanya akan ruh, dan disuruh datang kepadanya dengan 4 kalimat, iaitu dengan disurat akan rezekinya dan umurnya dan pekerjaan yang hendak dikerjakan dia di dalam umurnya, baik atau jahat, dan celaka, baik atau jahat dan celaka. Baik atau jahat dan celaka ada ia, atau bahagia ia. Baik, yang pertama, dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita tentang peringkat kejadian manusia di dalam janin, di dalam rahim. Peringkat kejadian janin di dalam rahim. Kerana kita masih membicarakan tentang perbuatan iftirari, ya.
Jadi dalam hadis ini kata Nabi SAW bahawasanya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kita semua ni manusia akan dikumpulkan kejadian kita, ya, daripada tiada, ya, di dalam rahim ibu kita selama 40 hari. Dihimpun, mula-mulanya dia menjadi air mani, ya, dihimpun air mani. Ini padahal air mani, yakni mula-mula kejadian janin itu bermula dengan air mani yang dikumpulkan di dalam rahim ibunya, yakni air mani lelaki dan perempuan, ya, yang telah dikumpulkan kemudian disenyawakan di dalam rahim ibu selama 40 hari. Maka 40 hari dia akan mengalami proses, ya, pembesaran dia dan proses perubahannya. Kemudian adalah ia alaqah. Kemudian dia kata setelah air mani itu berkumpul selama 40 hari di dalam rahim, dia akan bertukar menjadi alaqah. Alaqah ni seketul segumpal darah. Segumpal darah beku. Itu makna alaqah. Alaqah ni dia darah yang melekat. Kalau asal alaqah suatu yang melekat, ya, itu dari sudut bahasa Arab lah, suatu yang melekat. Kalau darah tu kena lekat pada tangan kita, dia akan ada melekit sifat dia, ya. Itu asal alaqah dari sudut bahasa lah, dari sudut bahasa Arab. Baik, ya, darah basah yang melekit. Kemudian yang kedua, yang itu peringkat yang kedua, ya, selepas 40 hari pula, mana dalam tempoh 80 hari air mani itu bertukar jadi segumpal darah, ya, yang melekat tu. Dia darah yang membeku, ya, bukan darah mengalir macam kita ni, macam dalam saluran darah kita. Baik, kemudian adalah ia mudrah, artinya seketul daging, kadar besarnya sesuap, satu suap, 40 hari pula. Kemudian daripada segumpal darah itu menjadi seketul daging. Seketul daging itu sebesar sesuap makanan. Kita ambil apa, nasi kan, ambil nasi banyak tu, kita nak buang mulut. Ada orang ambil nasi buah penuh ni, boleh tak masuk mulut? Tak boleh. Kita masukkan nasi ke dalam mulut kita tu sekadar sesuap makanan. Dan kita ambil jemput pun elok dah, ya, kalau pakai sudu, kita ambil sudu kan. Orang buat sudu tu elok dan suap dengan mulut. Tak ada orang buat sudu tu besar. Ada kita nak makan nasi ambil sodet apa? Ambil apa nama tu? Kita panggil apa? Yang duk cedok nasi tu. Senduk. Ambil senduk kan. Ambil senduk buah dalam mulut. Tu besar sangat, tak boleh masuk. Kan? Jadi sudu ataupun jamca yang saiz dia tu cukup dah, boleh masuk. Itu nama dia sesuap makanan lah. Sesuap makanan.
Jadi besar tu. Dia menjadi seketul daging sebesar, nama dia mudrah, ya. Dan mudrah ni maknanya sesuap makanan, sesuap, ya, dari sudut bahasa Arab pun. Kemudian dah berapa hari dah, ya, berapa hari dah? 4, 8, 12, kan? 120 hari. 120 hari maknanya 4 bulan, ya. 1 bulan 30 hari. 4 kali 40 kali 3 jadi 120 hari. Jadi 4 bulan lah. Kerana sebulan 30 hari kan. Baik, setelah 120 hari Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk meniup roh ke dalam jasad. Roh dah ada dah, Allah Ta'ala cipta. Roh kita ni Allah Ta'ala cipta, ya, dah ada lama dah, ya. Allah Ta'ala perintahkan seorang malaikat untuk meniupkan roh ke dalam jasad yang telah berumur 120 hari, ya. Sebab itu hukum menggugurkan anak ketika ini haram hukum dia. Bahkan para ulama mengatakan menggugurkan anak sebelum ditiupkan roh pun haram pada kebanyakan ulama, ya. Itu antara hukum yang boleh diambil daripada hadis ini lah, kan. Dia ada hikmah di situ. 4 bulan tu ataupun 120 hari. Pada ketika itu ditiupkan roh, ya, maka jasad bergerak. Yang kita duk picek doktor kan, berapa minggu tu, doktor dia kira minggu, dia tak kira hari, bulan, ya. Sebulan ada 4 minggu, 12 minggu lah, 12 minggu, sebulan 4 minggu kan. Jadi 3 bulan, 3 bulan maknanya 4 kali 3 12 minggu. Baik. Dia bidang kedokteran, dia tak boleh cek roh masuk tak masuk lah. Dia tak boleh cek. Dia tak ada alat nak detect roh, ya. Kalau ada alat detect boleh tangkap roh apa semua, pakat berebut daftar syarikat tu untuk tak mau mati. Boleh tahan, tangkap, simpan roh, buh balik dalam badan rosak keluar, baik buh balik tak boleh, ya. Roh tu bukan urusan kita, kan. Roh ni sesuatu yang manusia boleh hidup dengannya. Manusia nak hidup, jasad manusia ni nak hidup apabila ada roh di dalamnya. Sekiranya keluar roh, maka manusia itu diisytiharkan mati. Mati maknanya keluar roh menurut pentarifan syarak. Menurut pentarifan syarak, mati itu keluar roh dari badan, ya. Maka keluar roh daripada badan ni, kita boleh nak tahu macam mana, kita kena tengok tanda-tanda dia lah. Tanda-tanda roh keluar pada badan. Orang tua-tua dulu dia tengok, ya, tanda-tanda dululah, kan. Hidung jatuh dah, telinga pun jatuh, kan. Kita tengok hidung jatuh, telinga jatuh, kemudian keting dia pun, kaki dia pun, keting dia tu jatuh juga. Jadi semua nampak jatuh tu tanda dia nak mati dah. Tanda dah mati dah, ya. Kita tak tahu ni hidup ke mati. Kita tengok, tapi sebelum tu ada dah tanda. Hidung kau jatuh, telinga jatuh, kan. Orang tua tu dia tengok pandai. Itu disebut oleh para ulama di dalam kitab. Orang lah tak erti dah. Dia telefon ni lah, 999. Kemudian doktor mai sahkan kematian, kan. Dia akan
suluh apa mata dia tu, apabila retina dia tidak respon kan, dia buka tutup dia tak respon, tu tanda mati. Baik. Jadi makna roh ni, roh makna satu kejadian Allah Ta'ala yang jasad boleh hidup dengan adanya roh ni. Itu saja takrifan yang kita boleh buat, ya. Dan roh ini termasuk dalam urusan sulit Allah Ta'ala yang siapa pun tak tahu. Roh ni merupakan perkara sulit yang hanya Allah Ta'ala yang tahu kejadian dia, jenis dia, material dia apa. Kita tak tahu. Kalau kita tahu ke berebut pekat buat, tak mau mati, kan? Manusia ni kalau dia tahu benda ni, dia berebut buat dengan Tuhan, dia lawan. Itu panggil manusia, ya. Kalau dia tahu benda tu, kalau diberi kepada manusia pun pengetahuan tentang roh ni, dia tak boleh buat juga, kerana Allah Ta'ala bagi akal setakat tu Allah Ta'ala bagi akal bawah daripada kemampuan untuk memahami roh. Habis tak boleh buat apa juga, ya. Baik. Jadi roh kita tak tahu buat pada benda apa, buat pada angin ke, buat daripada bahan tertentu, kita tak tahu, ya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepada wahai Muhammad tentang roh. Maka kamu jawab, qulir ruhu min amri rabbi, katakan olehmu roh itu daripada urusan Tuhanku. Siapa pun tak tahu, ya. Jadi para ulama mentarifkan dengan pelbagai tarikh lah. Roh ini seperti Al-Imam Nawawi, dia kata apa? Roh ini jismun latifun sara fil badani, suatu jisim yang seni, tak dapat dilihat dengan mata, yang meresap keseluruhan badan, ya. Mustabikun bihi, yang meresap, yang menjalar dan meresap keseluruhan badan, ishtibakal ma'i fil bil'udil akhdar, seperti mana air meresap keseluruhan ranting-ranting pokok yang sedang menghijau tu. Begitu pentarifan Al-Imam Nawawi, ya. Macam mana kita tak tahu. Jadi kita tengok pokok ayak, dia menjalak masuk ke setiap tempat di dalam pokok-pokok daun-daun ni. Ayak dijerak masuk dalam tu, lebih kurang begitulah yang dikatakan roh masuk dalam badan, ya. Roh dia akan meliputi, menjalar keseluruhan tubuh badan kita. Sebab tu orang nak mati ni, dia rasa mula-mula sekali dia rasa sejuk di kaki, dia kuih naik, kan? Sejuk, kuih lama kuih sejuk. Lepas tu bila nak keluar, dia naik sini, tu teruk, ya? Sampai peringkat nampak ghargharah. Roh kita berada di halqum dah. Nanti malaikat nak rentak tarik keluar, ya. Rentak tarik keluar ni, kalau orang kafir, ya, seperti mana kita letak kapas kat duri, kita rentak, hancur kapas tu, ya. Orang mukmin ditarik lembut, tu pun teruk dah, macam kena tetak dengan pedang. Walhasilnya keluar roh ni sangat menyakitkan. Tak ada siapa yang rasa tak sakit. Cuma orang kafir lebih teruk, ya. Kerana malaikat dia tak ada belah kesian, dia rentak terus. Ni kafir, orang tak beriman dengan Allah, ya.
Baik. Kemudian setelah ditiupkan roh, Allah Ta'ala perintahkan, ya, dia kata disuruh datang kepadanya dengan 4 kalimah, iaitu dengan disurat akan rezekinya dan umurnya dan pekerjaan yang hendak dikerjakan akan dia dalam umurnya, iaitu baik atau jahat, dan celaka ada ia atau bahagia. Ada 4 benda yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis siap-siap ketika roh ni ditiupkan di dalam rahim ataupun dalam jasad manusia ni yang berumur 120 hari. 4 benda. Yang pertama, Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis rezeki dia. Rezeki dia dah ada dah. Ini akidah kita, ini pegangan kita. Rezeki telah ditetapkan kepada kita. Yang rezeki telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada kita. Tak ada istilah kita nak mencipta rezeki. Kita bukan pencipta rezeki. Kita bukan jenis rezeki ini tak bersangkut paut dengan Allah dah. Rezeki itu Allah Ta'ala tetapkan pada kita dah. Kita faham tak? Boleh faham tak? Allah Ta'ala tetapkan rezeki kita banyak mana. Kerja kita dalam dunia hanya usaha, ya, kerana dunia ni darul asbab, darul kasbi wal ikhtiar. Dunia ni tempat untuk kita mencari sebab musabab, tempat bagi sebab musabab, tempat bagi usaha dan ikhtiar, kan? Tempat untuk berpenat lelah. Dunia ni memang macam tu, ya. Baik. Rezeki Allah Ta'ala tetapkan. Rezeki ni ada 2. Kita kena faham pula. Rezeki ada 2. Ada rezeki yang diusahai, ya. Contoh, kita buat bendang, dapat hasil, kita jual hasil kita. Contoh, kita pergi kerja, kan, cukup bulan dapat gaji, kan. Kalau bontin tak pergi kerja, dia tak bagi gaji, ya. Kita pergi berniaga, pagi-pagi nasi lemak ke, berniaga nasi campur sampai tengah hari, kita dapat hasil, kan, perniagaan kita. Ada rezeki yang tidak diusaha. Ada rezeki yang tak diusaha. Ada 2. Kita usaha cari rezeki di sini, dia dapat dengan sebab lain. Ada rezeki yang tanpa usaha Allah Ta'ala bagi, kan? Dan ada rezeki yang kita usaha, tapi rezeki yang kita dapat tu bukan disebabkan usaha tu, kan? Kita usaha ni dapat hal lain. Dan benda ni kita kena faham supaya kita tak menjadi seperti pemikiran orang kafir. Supaya kita tak jadi pemikiran orang kafir. Orang kafir rezeki kalau hang tak cari tak dapat. Memang mata nampak macam tu, betul? Tapi rezeki tidak, bukan macam itu. Ada rezeki, kerana kita bukan boleh menentukan rezeki kita. Rezeki kita telah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang dia mai melalui usaha kita. Kadang-kadang dia mai bukan melalui usaha kita. Kadang-kadang dia bagi rezeki kita tak berusaha pun. Itu kita boleh tengok sendiri dengan mata kita, dengan pengalaman yang kita lalui dalam hidup kita, kan? Orang kafir tak? Kalau dia dapat, dia kata ini ong, dia kata.
Kan? Dia tak tahu apa tu, apa makna rezeki tu. Ya? Hantar kerja tak ada rezeki. Kerja ada. Dan kita disuruh untuk bekerja, berusaha, berikhtiar, walaupun rezeki kita telah ditetapkan. Kan? Baik. Itu yang pertama. Dan juga Allah Ta'ala perintahkan malaikat menulis umurnya, menetapkan umurnya. Telah ditetapkan umur kita. Dan yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala perintahkan supaya menulis amalan kita, amalan yang kita buat dalam dunia ni. Apa yang kita buat dalam umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, baik ke jahat ke? Itu maknanya. Allah suruh tulis. Maknanya apa yang kita nak buat ni dalam dunia ni, Allah Ta'ala telah perintahkan malaikat tulis. Kita buat baik ke, kita buat jahat ke dalam dunia, Allah Ta'ala suruh tulis siap-siap dah. Ni budak duduk dalam perut ni. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala suruh malaikat tulis, ya, rekod dia yang ni, sama ada dia menjadi orang yang bahagia ataupun orang yang celaka. Disuruh tulis dia ni termasuk dalam golongan syaqiyun, orang yang celaka. Maksudnya orang yang tak beruntung langsung di hari akhirat, masuk neraka. Atau dia ni ahli syurga, orang yang bahagia, beruntung masuk syurga di hari akhirat kelak. 4 benda ni yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis bagi manusia yang berumur 120 hari itu. Ya. Nah, maka sebab itu perempuan yang kematian suami disuruh beriddah selama 4 bulan 10 hari. Yang antara hikmah dia untuk membersihkan rahimnya daripada anak. Itu antara hikmah dia lah. Antara hikmah dia, selain daripada iddah cerai yang 3 bulan tu, yang 3 kali suci tu. Baik, itu antara hikmah yang disebut oleh para ulama, sebab apa diletakkan 4 bulan tu. Baik. Okey nah. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, maka demi Allah, ialah Tuhan yang tiada Tuhan yang lain daripadanya, bahawa sesungguhnya seorang kamu beramal ia akan amalan ahli syurga, hingga tiada tinggal antaranya dan antara syurga melainkan satu hasta jua. Maka terdahulu atasnya suratan akan keadaan ahli neraka, maka beramal ia akan amal ahli neraka hampir matinya, jadi ketika dekat mati, maka masuk ia akan neraka. Baik, dalam hadis ni Nabi cerita lagi, wa inna ahadakum la ya'malu amala ahli jannah, bahwasanya demi Allah, bahwasanya seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga. Dia beramal sepanjang hidup dia dengan amalan ahli syurga, sembahyang, puasa, ya, sembahyang sunat, puasa sunat, baca Quran, zikrullah dan sebagainya, sehingga di antara dia dengan syurga itu hanya tinggal satu hasta. Ini satu hasta. Mana jarak dia dengan syurga tu satu hasta saja, tak jauh. Makna dia apa? Dia tu hampir-hampir dah menjadi ahli syurga, ya, hampir-hampir dah menjadi ahli syurga, tak jauh dah. Sehingga Nabi gambarkan amalan baik
amalan soleh yang dia buat tu, sehingga dianggap dia dengan syurga tu dekat lah. Kalau orang tengok, oh dia ni orang bagus, orang beramal dengan amal soleh, kan? Siapa pun saksi kan, dia ni beramal amal soleh. Dia dengan syurga tu satu hasta saja jarak. Nak cerita kata dia beramal dengan amalan ahli syurga, kan? Bukanlah kata dia duduk dalam dunia tak jauh dengan syurga. Maksudnya dengan cara dia amal tu, kita kata dia ni dengan syurga dekat dah. Satu hasta ya. Dia langkah saja masuk terus ya. Sampai kita kata dia ni confirm ahli syurga dah. Macam tu lah dia kata. Tak nah. Maka Nabi SAW bersabda, sehingga tiada tinggal antaranya dan antara syurga melainkan satu hasta. Kemudian maka datang kepadanya suratan amalan dia yang Allah Ta'ala suruh malaikat tulis sebelum ni kan. Mana terdahulu atasnya suratan amalan. Para ulama berselisih pandangan lah. Mana apa maksud dia? Telah terdahulu ke atasnya oleh suratan dia. Terdahulu atas ni manusia ni oleh suratan dia. Suratan sama ada baik ataupun jahat lah, yang disebut sebagai kitab, yang termaktub di dalam ilmu Allah, ya? Yang termaktub di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di Lauhul Mahfuz. Baik. Maka maknanya apa? Orang yang beramal dengan amalan ahli syurga ni, ya, sehingga dia dengan syurga dekat dah, tetapi di ilmu Allah Taala dia tu, di dalam pengetahuan Allah, dia tu termasuk ahli neraka, orang yang celaka, kan? Dia termasuk dalam ahli neraka dan dia orang yang celaka. Bukti dia, ya, bukti dia, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka sebelum dia matilah. Antara dia dengan antara syurga itu satu hasta. Maka di dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah Ta'ala, dia ni orang yang celaka, ahli neraka. Maka di dalam dunia ni, sebelum habis umurnya, dia beramal dengan amalan ahli neraka, dekat dengan mati. Sepanjang hayat dia orang baik, di akhir umur dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dia beramal dengan apa? Dengan amalan yang membawa kepada kekufuran, ya? Lalu dia meninggal dunia, maka masuk dia dalam neraka. Satu, ni. Dan bahawasanya seseorang kamu beramal, ia akan amal ahli neraka, hingga tiada lagi antaranya dan antara neraka melainkan qadar satu hasta jua. Yang kedua pula, ya, seorang kamu beramal dengan amal ahli neraka, melakukan dosa dan maksiat, melakukan derhaka kepada Allah, minum arak, main judi, membunuh orang, pukul orang, kan, rasuah, melakukan perbuatan keji dan sebagainya. Banyaklah. Maknanya sepanjang hidup dia amalan ahli neraka. Dia bunuh 1000 orang, kan? Dia telah mencederakan ramai manusia. Dia rampai harta orang. Pendek kata, tak ada orang kata baik dia ni jahat, tak ada manusia, ya? Tiba-tiba sehingga akan
jarak antara dia dengan neraka tu sahasta. Dia ni memang dekat lah, dia langkah masuk neraka. Kerana amalan jahat sepanjang hidup dia, tak ada baik langsung. Maka terdahulu atasnya oleh suratan akan keadaannya daripada ahli syurga. Maka beramal ia dengan amal ahli syurga pula hampir matinya. Maka masuk ia akan syurga. Tiba-tiba dalam suratan amalan ataupun di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, atau ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, dia ini ahli syurga. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga di akhir hayat dia. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Apa kesimpulan boleh ambil pada hadis yang akhir ni? Dalam satu hadis yang lain disebut, ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dibuat oleh manusia yang dikiranya ketika akhirnya, ketika akhir hayat dia tu, ketika penutup hidup dia, yang tu ambil kira. Waktu penutup hidup dia itu, dia tutup hidup dia dengan kekufuran dan penderhakaan kepada Allah, dia ahli neraka. Kalau dia tutup hidup dia itu dengan amal soleh, dengan keimanan kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, dia ahli syurga. Ya. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh menghukum sama ada seorang-seorang manusia tu, sama ada dia kafir ke Islam ke, kita tak boleh menghukum dia sebagai ahli neraka atau ahli syurga. Kita tak boleh hukum walaupun dia kafir. Kan? Dia ni ahli neraka, kita kata confirm ahli neraka. Ui, hang Tuhan ke? Kerana mungkin di akhir hayat dia masuk agama Islam. Ada orang dia nak mati dah, cerita benar kan? Dia nak mati, dia duduk di hospital, dia tengok orang Islam kiri kanan. Orang kafir ni dia takut mati, tuan-tuan. Orang kafir ni Allah Ta'ala campak di dalam hati dia rasa takut kepada kematian. Kalau boleh dia nak hidup sepanjang hayat dia, selama-lamanya. Dia tak boleh kan? Dia tak ada pegangan, dia tak ada tempat dia nak tumpang, tak ada kan? Jadi ada orang kafir ni yang duduk di hospital, kiri kanan dia orang Islam. Dia tengok orang Islam tenang ya, tahu nak mati dah ni kan? Dia panggil orang Islam, dia nak mati dah. Sepanjang hidup dia kufur dengan Allah, menyembah berhala dan sebagainya. Dia panggil, dia kata dia nak masuk Islam kan? Lalu diajar talqin kan? Dia sakit teruk dah, tak boleh nak mangkit apa semua dah, berwaya semua, boleh dah bercakap. Dia peluk agama Islam, dia masuk Islam, tak berapa detik lepas pada tu dia meninggal. Orang ni percuma sungguh, tuan-tuan, masuk syurga hanya dengan satu amalan yang paling besar. Apa dia amalan dia? Iaitu iman kepada Allah dan Rasul. Lepas tu dia meninggal habis lah. Dia meninggal habis. Dia tak ada taklif pun, tak ada nak semayang nak apa, mana nak dan kan? Lepas-lepas mengucap dia meninggal. Ya. Kita bukan penghukum, tuan-tuan. Kita bukan orang yang boleh mengeluarkan hukum, memutuskan dia ni siapa dia, ahli neraka atau ahli syurga kan? Orang yang beramal dengan ahli syurga, kita doa mudah-mudahan dia sebagai ahli syurga. Orang yang beramal dengan ahli neraka, kita doa kepada dia supaya dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada jalan kebenaran. Tidak ada dendam di dalam hati kita, ya? Itu sifat orang yang mukmin.
Itu benda yang besar tuan-tuan, benda ni, ya. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu diambil kira dengan kesudahan dia, dengan amalan yang terakhir yang dia buat. Jadi berpadananlah hadis yang kita baca dengan hadis yang disebut dalam yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Baik. Meriwayat akan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, nah. Ta'ammul dan fikir olehmu. Ta'ammul makna perhati elok-elok dan fikir olehmu akan barang yang tersebut pada ayat dan hadis, supaya boleh dengan dia fikir kepada yang lain pula. Jadi dia suruh kita merenung, perhati dengan mendalam Al-Quran dan juga hadis yang dibacakan berkenaan dengan kejadian manusia ni, kan? Dia suruh perhati elok-elok, suruh ambil pengajaran dan i'tibar, ya, supaya boleh diambil pengajaran, dipikirkan, ditenung, ya, dia direnung dengan mendalam kepada kejadian yang lain. Bukan kata kita sajalah, itu contoh dia, ya. Baik. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada ayat dan juga hadis ini, walaupun cerita dia tentang perbuatan ittirari, kita kena faham itu. Ni kita duk cerita perbuatan ittirari, perbuatan yang kita tidak ada usaha padanya, perbuatan yang telah Allah Ta'ala cadang kepada kita. Boleh tak kita nak hidup, kita nak jadi manusia ni tak payah beranak, kan? Terus keluar daripada langit, pun jatuh dalam bumi. Jadi sihat dah, terus boleh buat kerja, boleh apa semua, tak payah duk tunggu beranak. Orang perempuan teruk beranak, kan? Lepas tu nak kena bela bagi besar. Boleh tak kita atok macam tu? Tak boleh, tuan-tuan. Kita tak boleh atok, kerana perbuatan Allah itu yang Allah atok pada kita, dinama dia perbuatan ittirari, kan? Perbuatan apa? Ittirari. Boleh tak kita pilih kita nak mata biru, kan? Kemudian rambut perang, hidung mancung, kulit putih merah, ya, macam orang segak-segak tu, kan? Boleh tak? Tubuh tinggi lampai, kita tak boleh pilih. Allah Ta'ala telah buat mengikut ketetapan dia, mengikut kehendak Allah pada azali. Kita tak boleh pilih ni. Itu nama dia perbuatan ittirari yang Allah Ta'ala telah cadangkan kepada kita. Kita lahir dalam keadaan yang kita tengok diri kita ni, kita tak redha, kan? Kita tak redha dengan keadaan diri kita. Kita nak ubah tak boleh, pasal yang ni dah buat siap dah. Itu nama dia perbuatan ittirari. Kita tak ada pilihan, kita terima, kan? Ada manusia tak redha dengan Allah Ta'ala jadikan pada diri dia. Dia tak bersyukur dengan apa yang ada pada diri dia. Mujuk Allah Ta'ala buat kita jadi manusia, tak jadi binatang, tak jadi lembu, kan? Tak jadi kambing juga. Dia jadi sebagai seorang manusia yang diberi nikmat. Kita kena ingat, kita ni dengan Allah Ta'ala, kita tidak ada apa-apa hak menuntut kepada Allah, kerana kita dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan kurniaan Allah. Nampak tak? Bukan seperti kita, hubungan kita dengan ayah kita, kita ada hak tuntut pada ayah kita nafkah dan sebagainya. Tak ada hak. Kita hubungan kita dengan Allah, hubungan hamba dengan Tuhan, kan? Mujuk Tuhan buat kita, mujuk.
Dia buat kita sekali dengan nikmat yang dia bagi pada kita. Kan? Jadi kita tak boleh tuntut hak kita pasal apa dia tu buat macam ni, aku buat macam ni. Kan? Maknanya sepatutnya, ya Allah, engkau ciptakan aku ni elok macam dia. Pasal apa aku ni teruk. Itu dia tak reti. Kata dia tu sebagai seorang hamba, ya, yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih dia, Allah Ta'ala cipta dia, Allah Ta'ala kurnia kepada dia. Kita mengaji akidah kan, wajib dah Allah Ta'ala buat kita? Tak wajib. Jadi bila tak wajib kan, Allah Ta'ala nak buat ikut kehendak dia. Yaf'alu ma yasha fi mulkihi. Allah Ta'ala buat apa saja di dalam pemerintahan dia, dalam kerajaan dia, dalam kekuasaan dia. Kan? Tu hak dia. Jadi boleh tak kita tuntut benda yang tak wajib di atas Allah? Kita ni wajib tak? Kita tak boleh tuntut. Tuan faham tak maksud dia? Ya? Itu akidah ni, akidah sepatutnya yang kita faham macam tu. Allah Ta'ala wajib dah buat kita? Tak wajib. Tapi bila dia buat kita, makna dia telah pilih kita untuk dijadikan sebagai hamba dia. Kan? Maka perlu tak kita petikai? Kita tak perlu petikai. Kalau Allah Ta'ala wajib buat kita, tak apalah, baru kita petikai. Pasal apa buat aku macam ni? Awak tak buat macam dia tu. Tapi sebab itu bukan kewajipan Allah mencipta makhluk ni. Kan? Macam kita lah dengan ayah kita. Kewajipan ayah kita bagi nafkah kepada kita. Dia tak bagi, kita boleh minta dan tuntut. Kita boleh petikai. Pasal apa bagi pada anak yang ayah sayang, saya ni ayah tak sayang. Ayah pilih kasih. Ayah bagi pada abang, tapi ayah tak bagi kepada adik. Kan? Boleh tak kita petikai? Bolehlah, pasal itu hak kita. Nafkah. Kenapa bagi nafkah pada abang, pada adik tak bagi? Nafkah wajib. Sebab nafkah tu kewajipan bapa kan, ke atas anak. Dia tak boleh bagi pada anak sulungnya. Hak adik tu dia tak suka, dia tak mau bagi. Tak boleh. Kan? Laki bini cerai, dia geram, anak tak dapat, dia tak bagi nafkah. Kan? Dia contohlah kita ada. Dia tak bagi nafkah. Dia tengok anak dia tak mau, mak duk bela, cerai, bini bela, anak kecil dia besar, dia tengok dia tak kenal pak dia. Yang mak dia pun satu dah perselisihan waktu dalam pernikahan tu, sampai lepas cerai tu dibawa-bawa sampai lepas cerai. Dia bawa benci pada pak dia. Tu pun satu kat perangai tak elok. Ya? Tu satu perangai tak elok juga. Dia tak boleh. Selesai hak anak jangan jadi mangsa. Ya? Jangan buat jadi mangsa anak tu. Kita dengan lelaki kita masalah, kita cerai, tu cerita lain. Jangan. Sebabkan anak tu dia tak kenal pak dia. Pak dia geram lah. Respon dia tuan-tuan, pak geram. Anak dia tak menganggap dia sebagai ayah dia. Kerana ni bekas isteri dia memburuk-burukkan ayah dia sendiri, ayah budak tu. Sedangkan anak ni mana daripada empat dua, bukan daripada orang lain. Kan? Tu jadi punca dia. Antara sebab ada juga yang perangai lelaki tak elok pun, kan? Dah anak tak dapat, dia belah dia kata. Itu jahil. Dia tak tahu hak yang wajib dia kena tunai. Macam-macam cerita tuan-tuan. Kita dengar cerita macam-macam bila ni. Tak apalah. Itu cerita fiqh ni, nak cerita tauhid ni. Maknanya
anak tu, kerana dia tahu hak dia, ayah dia tak bagi hak pada dia, dia boleh tuntut, dia boleh pertikaikan. Sebab kewajipan ayah terhadap dia nafkah kan, dia boleh tuntut dan boleh pertikai. Pergi mahkamah, dia boleh tuntut pak dia bayar balik kat dia. Kita dengan Allah Ta'ala, kita dengan Allah, adakah kewajipan Allah Ta'ala menciptakan kita? Nak tanya tu ya? Harusnya kan, kita mengaji tauhid kan. Wa ammal jaizu fa fi'lu mumkinin aw tarkuhu, dalam matan Ummul Barahin. Adapun perkara yang harus bagi Allah, ya, iaitu memperbuat mungkin, membuat, menciptakan mungkin. Mungkin ni makna benda yang boleh ada dan ada seperti kita makhluk, atau tidak membuat, tidak menjadikan mungkin, meninggalkannya. Harus bagi Allah mencipta kita atau tak menciptakan kita. Jadi bila kata harus, bila Allah Ta'ala cipta, besar rahmat lah bagi seorang hamba dia. Jadi kalau kita ni mempertikaikan kurniaan Allah, Allah Ta'ala cipta ni sebagai kurniaan kepada kita, mana tu tak kena, salah. Ya. Contoh lah kan, orang bagi hadiah kepada kita, orang bagi hadiah yang elok pada kawan ni, kat kita dia bagi kurang sikit, boleh tak kita bertikai? Boleh tak kita bertikai tuan-tuan? Ya? Boleh tak? Kita tak boleh bertikai. Kita tak boleh bertikai lah benda tu. Orang nak hadiah kat kita, orang nak bagi kat kita kan, bukan hak kita, bukan kewajipan dia. Dia bagi, contoh lah, kawan ni bagi kat kawan tu RM50, mai kat kita dia bagi 10 ya. Boleh dah kata pasal apa bagi dia 50, saya kena tambah lagi 40? Patut tak tuan-tuan? Pasal dia nak bagi, bukan apa kewajipan dia untuk bayar kepada kita. Kita tak boleh membandingkan dengan orang tu dapat 50, dia ni bagi 50. Kat kita dia bagi 10 ya. Kan? Jadi kita tak boleh bertikai pasal apa bagi dia 50, saya dapat 10 ya. Kawan tu kata, aku nak bagi, kalau aku tak bagi langsung, hang tak dapat apa langsung. Betul tak? Aku nak bagi ni bukan kewajipan aku. Hang bukan kerja dengan aku pun. Betul tak? Hang bukan kerja dengan aku tak. Atau aku bukan pak hang nak kena bayar nafkah. Contoh. Boleh tak kita bertikai? Tak boleh. Begitulah kita, bila Allah Ta'ala ciptakan kita dalam serba kekurangan. Orang tu Allah Ta'ala cipta dengan serba lengkap. Boleh tak kita bertikai Allah? Tak boleh. Sebab tu disuruh para ulama, suruh kita belajar tuan-tuan ilmu tauhid. Disebab gagalnya kita belajar ilmu tauhid, mungkinlah mesej ilmu tauhid tu bahasa lama, kitab lama tak sampai, depa tak mau ngaji. Dia punya risiko dia, kesan dia, pemikiran kita akan rosak. Dan akidah kita boleh rosak, kerana persekitaran hidup kita tu dicemari dengan pemikiran yang bercanggah dengan akidah, yang kita tak boleh detect, kita tak boleh kesan, kecuali kita ada pegangan akidah yang telah diatur susun oleh para ulama, yang diambil daripada sumber Quran dan hadis. Nampak tuan-tuan ya? Okey. Baik, jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu pada pagi ini ya. Kita berhenti pada perbincangan kita tentang perbuatan ittirari. Akan menyusul nanti yang kedua, perbuatan ikhtiari ya. Muka surat 11 nanti insya-Allah. Jadi kita berhenti di sini, kita dah sampai tempat berhenti dia. Mudah-mudahan pengisian kita pada pagi ini dapat memberi manfaat yang baik kepada kita dan juga dapat menambah pengetahuan kita
dari semasa ke semasa insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ahsin khitamana ajma'in wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.